Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Sahabat-sahabat yang dirahmati Allah Ta'ala sekalian, Alhamdulillah, kita mengatur syukur kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala kerana hari ini kita bersama lagi dalam kuliah online. Kerana masjid pun kita tak boleh nak pergi lagi, walaupun sebahagian boleh pergi separuh-separuh 12 orang ke apa semua tu. Jadi mungkin kalau kita termasuk, Alhamdulillah. Jadi insyaAllah pagi ni kita ambil aura roh Ramadan yang kita baru lepas. Jadi insyaAllah antara amalan-amalan Ramadan baru ni ialah qiraatul Quran, membaca Al-Quran. Jadi sempena dengan tu insyaAllah pagi ni hamba nak ambil satu hadis untuk kita kongsi. Hadis ni kita dengar sama dah, tapi insyaAllah sedikit perkongsian sebagai peringatan kepada kita pada pagi ni. Iaitu hadisnya daripada Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala man qara'a harfan min kitabillah falahu bihi hasanah wal hasanatu bi asyri amsalha. La aqulu alif lam harfun walakin alifun harfun wa lamun harfun wa mimun harfun. Nabi SAW bersabda, barang siapa yang membaca satu huruf daripada kitabullah, maka baginya satu kebajikan, dan setiap kebajikan itu 10 kali ganda seumpamanya digandakan. Dan aku tidak kata alif lam ni satu huruf, tetapi alif satu huruf, lam satu huruf, mim satu huruf. Jadi sahabat-sahabat yang dirahmati Allah Ta'ala sekalian, jadi di sananya kalau kita tengok Quran ni banyak huruf-huruf dia. Jadi kita cuba buatlah kira-kira sikit tentang beberapa surah yang mudah untuk kita. Misalnya kita ambil surah Fatihah. Surah Fatihah ni dicatat sebagai mempunyai sebanyak 143 huruf. Mana kalau kita baca surah Fatihah, start daripada awal tu, Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahi Rabbil Alamin, sampai Waladhdallin, mengandungi 143 huruf. Bermaksud 143 huruf digandakan 10 kali ganda. Berapa dapat? 1430 pahala. Adapun surah Ikhlas, mengandungi lebih kurang 47 huruf. Kalau kita baca Qul Huwallah, tak ada orang tak pandai rasa apa kita ni baca surah Al-Ikhlas. Mana 470 huruf. 470 kali ganda. Nah, kemudian surah Al-Falaq ada lebih kurang 73 huruf. Kalau kita baca tu kita akan dapat sebanyak 730 pahala. Kemudian surah Al-Nas, nah, terdapat lebih kurang 78 huruf. Kalau kita baca mana 780 huruf. Kalau kita baca 4 surah ni, surah Fatihah dan 3 ni, mana kata kita akan dapat pahala lebih kurang 3,410 pahala. Sejuk-sejuk dalam keadaan mudah. Kalau kita nak hitung Quran pula, Quran mengandungi lebih kurang 6,236 ayat. Huruf dia ulama buat kira-kira termasuk dengan ayat yang telah dinasahkan lebih kurang mengandungi 1,27,000 huruf. Dan setiap muka surat secara kasarnya mengandungi lebih kurang 1,700 huruf. 1,700 huruf. Mana kalau kita baca semuka surat saja sehari, kita telah mendapat 17,000 pahala daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Kalau kita baca satu juzuk sehari, kira lah 1,700 kali dengan 20 muka surat, bermakna kita akan dapat 340,000 pahala daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Jadi ayatnya itu terbentang di hadapan kita. Jadi sahabat-sahabat yang dirahmati Allah Ta'ala sekalian, sedikit di sinilah hamba nak kasih titik yang mungkin boleh dimanfaatkan. Bagaimana kita nak memberikan rasa semangat dan kekuatan kepada kita supaya kita boleh baca Quran sebagaimana orang lain baca. Yang pertama sekali ialah kita kena berikan cinta kita, tanamkan cinta kita pada masah kita itu sendiri, masah Al-Quran.
di hadapan kita banyak masalah-masalah. Sebab itulah kalau boleh kita tanyakan cinta kita, bui cinta kita pada masalah ni. Kalau boleh, jangan tukar masalah. Start daripada sekolah lagi kita baca masalah ni, masuk universiti pun kita baca masalah ni. Sampai ke kita dah berkeluarga pun kita masih baca masalah ni, sampailah kita mati. Jadi hak ni amu nak kasih satu tip. Amu ada seorang guru Quran pun, nama dia arwah Tuan Guru Haji Ismail Badawi. Dia ni antara guru Quran pertama amu lah. Semasa akhir hayat beliau, amu pergi ziarah dia. Pergi ziarah, maka dia pun buat taubik masalah dia tunjuk gambar. Buat keluar, dia tunjuk gambar, pada dia belak, dia belak helai Quran tu. Last sekali helai yang terakhir tu dia tunjuk di belakang tu tarikh khatam Quran. Maknanya bila dia habis baca Quran, khatam Quran, dia akan tulis tarikh dia. Sebab kita lah baru tamat 30 Ramadan baru ni, 30 Ramadan 1441 Hijrah, tulis situ. Jadi bila kita tulis ni, sahabat-sahabat sebenarnya memberi motivasi kepada kita. Sebab bila kita tengok Quran kita belakang, Allah, setahun ni baru sekali baru khatam Quran. Maknanya kita boleh nilai kita ni dengan umur kita sekarang, start daripada kita akhir balik sampai lah ni, berapa kali kita khatam Quran. Jadi hak ni rasa memberi inspirasi yang kuatlah pada hamba sendiri untuk lebih kuat untuk membaca Quran. Yang keduanya ialah nak dapat baca Quran ni, kita kena bagi ikut waktu solat. Bahagi ikut waktu sembahyang. Mana kita ada 5 waktu. Kalau kita nak baca satu juzuk sehari, maknanya sebelum orang azan solat subuh satu helai kita baca. Selepas solat subuh satu helai, sampailah solat isyak, insya-Allah 10 helai satu juzuk Al-Quran kita mampu khatam Al-Quran tadi. Yang ketiganya ialah kita kena bahagi kita kena minta pertolongan dan kekuatan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Tak ada dah kita ni. Bila kita boleh buat amalan ni, kita syukur pada Allah Subhanahu Wa Taala. Bukan kita nak berbangga dah. Kita minta kerana hanya dengan Allah Taala saja yang boleh memberi kekuatan kepada kita. Dan yang terakhirlah sebagai menasbut juga bagi yang permulaan nak berjinak-jinak nak cuba baca Quran. Kadang-kadang kita baca sehari kita tinggal 20 hari. Jadi kalau boleh kita disiplinkan ilmu kita, jangan memberati kita baca dalam keadaan tidak memberatkan kita. Iaitu kita target untuk baca sekadar 10 ayat sahaja sehari. Secara istiqamah baca 10 ayat sehari. Kalau kita baca ikut waktu sembahyang, bermakna kita hanya baca satu ayat sebelum solat dan satu ayat selepas solat. Jadi insya-Allah kita akan mampu baca. Sampailah kita rasa tak cukup rasa 10 ayat ni, barulah kita cuba naikkan sampai 20 ayat. Kalau kita rasa istiqamah, baru naik sampai 30 ayat. Kalau rasa tak mampu, dulu, sehingga kita betul-betul istiqamah dengan tahap yang kita naikkan tadi. InsyaAllah lama-lama kita akan mampu untuk baca satu juzuk Al-Quran dalam masa sehari. Dan mungkin kita boleh baca sampai 30 juzuk Al-Quran dalam tempoh 1 minggu sebagaimana sahabat-sahabat Nabi SAW. Sahabat Nabi antaranya mereka khatam Quran seminggu sekali dengan kaedah fami bisyauqin, iaitu mulutku penuh dengan kerinduan. Iaitu ringkasan, rumusan yang dibuat oleh ulama, iaitu huruf fa. Hari pertama baca dengan surah Fatihah huruf fa sampai surah An-Nisa. Kemudian hari kedua huruf mim surah Al-Maidah sampai surah Bara'ah. Fahmi huruf ya. Bermula dengan hari ketiga kita baca surah Yunus sampai surah An-Nahl. Kemudian bisyauqin huruf ba. Huruf ba ni dia panggil surah Bani Israel. Surah apa? Surah Al-Isra. Subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina. Kemudian syauqin huruf shin. Huruf shin ni bermula dengan surah Syu'ara sampai dah surah Yasin. Kemudian hari ke-6 huruf waw. Huruf waw ni surah Safat, iaitu was-safati safa. Kemudian hari yang terakhir kita akan baca dengan surah Qaf.
surah-surah mufassal ni bermula daripada surah Qaf sampailah surah yang terakhir, surah An-Nas. Itu antara kaedah yang insya-Allah kita akan mampu boleh, tapi bermulalah daripada bawah dulu. Insya-Allah sahabat-sahabat hak baru bermula ni, kalian juga mampu untuk pergi lebih lagi, kerana mereka yang dapat hafal Quran contohnya sebanyak 30 juzuk Al-Quran, mereka tidak lahir sebagai manusia yang terus menghafal Quran. Sebaliknya mereka juga bermula dengan belajar huruf alif, ba dan ta, dan kadang tak tahu ke sekarang dulu, barulah mereka tingkat satu persatu. InsyaAllah sedikit perkongsian pada pagi ini, mudah-mudahan selamat kita untuk beramal bersama-sama, dan mudah-mudahan kita jadikan Al-Quran itu sebagai teman hidup kita. Kalau boleh kita buat satu motto lah, cinta kepada 6,236 ayat, yakni ayat Al-Quranul Karim. Assalamualaikum warahmatullahi